بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-75. Dalam sesi ini kita akan menyambung kajian surah Al-Waqi'ah dari ayat 57 hingga ke 74. Kalau dalam sesi yang lalu kita telah membaca mengenai berlakunya hari kiamat dan balasan kepada 3 gulungan, iaitu gulungan Al-Muqarrabun, iaitu gulungan yang didekatkan, gulungan Al-Yamin, iaitu gulungan kanan, dan gulungan Ashimal, gulungan kiri. Kita telah membaca berbagai kenikmatan dikecapi gulungan Al-Muqarrabun dan Al-Yamin, bertentangan dengan balasan azab yang sangat mengerikan diterima gulungan kiri, iaitu Ashimal. Semuanya sebagai peringatan kepada kita supaya membuat persediaan untuk mencapai apakah matlamat kita untuk hari akhirat nanti. Kita lihat apa lagi yang Allah nak ingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita yang ke-57. Nahnu halaqnakum falaula tusaddikun. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu nahnu, and then halaqna, and then kum falaula tusaddikun. Nahnu ni selalunya memang damir nahnu lah, dia selalu mubtada lah di sini. Ya, dia adalah damir munfasil. Maknanya kami, iaitu Allah di sini. Ya, dan halaqna adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan halaqa, dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Dan kita lihat maknanya kami telah menciptakan, ya Allah, dia telah menciptakan. Dan kum ni adalah damir antum, maf'ul bih lah. Jadi kita lihat fi'il, dia ada fi'il, ada fa'il, dan juga ada maf'ul bih. Jadi construction ayat fi'liyah yang biasa. Dan ayat fi'liyah ini menjadi khabar kepada mubtada kita nahnu ni tadi. Ya, iaitu apa tu kami. Allah ni tadi. Kami telah menciptakan kamu. Dan fa ni adalah harfun istinaf. Maka dan laula adalah harfun tahdid, mengapa tidak, soalan ni. Tusaddikuna, kamu semua membenarkan. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan saddaqa, root word dia, dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun, tadinya antum fi mahli raf'in. Di sini kita lihat ayat ni, kami telah menciptakan kamu. Mengapa? Maka mengapa tidak kamu semua membenarkan? Jadi di sini Allah menempelak manusia yang sesat. Mengapa tidak mengaku yang Allah telah menciptakan mereka? Ayat ke-58. Afara'aitum ma tumnun. Kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan. Itu and then fa, ra'aitum, ma tumnun. Apa tu ni adalah harfun istifham lah. Makna tidakkah, ya. Dan fa harfun istinaf, makna maka. Ra'aitum adalah fi'il madhi mabni daripada root word dia ra'a, and then dalamnya terdapat fa'il damir mutasil mabni dengan ta atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. Kamu memerhatikan, ya, ra'a memerhatikan. Ma adalah isim mausul, maknanya dia adalah maf'ul bih, maknanya apa yang. Tumnuna, kamu pancarkan ke dalam rahim, iaitu ni air mani lah ni, ya. Tumnu ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan root word dia amna. Dalamnya terdapat fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. Allah bertanya, tidakkah maka kamu memerhatikan apa yang kamu pancarkan ke dalam rahim, iaitu air mani sih. Ayat kita yang ke-59. Antum tahluqunahu am nahnul khaliqun. So kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu antum, tahluquna, dan hu, am, nahnu, al khaliquna. Dan ni adalah harfun istifham lah, maknanya adakah. Soalannya antum adalah damir antum, dia adalah mubtada di sini, dia damir munfasil, maknanya kamu. Dan tahlukuna,
Dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan khalaqa juga macam tadi. Tinggal lagi ni adalah mudhari', fi'il mudhari'. Dan dalam kita dapat fa'il dan mutasim mabni dengan wa atas sukun, takdirnya antum fi mali raf'in. And then kamu menciptakan, dan hu nya apa tu, dia adalah damir huwa maf'ul bi. Jadi di sini tahlukunahu adalah ayat fi'liyah, menjadi khabar kepada mubtada antum ni, damir munfasil antum ya. And then hu apa tu, ada maknanya atau, dia adalah apa, harfun ataf. Nahnu, mana kami, damir nahnu dia adalah mubtada, damir munfasil. Selalu damir munfasil memang jadi mubtada, dia subjek selalunya. Dan al-khaliquna ni adalah isim ma'rifah kamariyah marfu' dan dia jamak muzakkar salim. Dia merupakan isim fa'il di sini sebab khaliqu kan ada alif ni. Dan dia juga merupakan khabar kepada mubtada nahnu ni. Nahnu jadi kami menciptakannya. Dan dia selepas ataf, kami menciptakan nahnu al-khaliquna ni menjadi maktuf selepas ataf kan. So maktuf alaihi dia ni antum tahlukuna. Jadi kita lihat ni adalah ayat apa tu antum tahlukuna dengan nahnu al-khaliquna. Kedua-duanya adalah ayatnya, ayat dengan ayat ni, maktuf dan maktuf alaihi dia. Di sini apa tu saya nak sebut mengenai apabila Allah ni, kita lihat dalam, kita perhatikan terdapat satu perkara yang interesting sebenarnya dari segi construction ayat ni, iaitu penggunaan perkataan fi'il berbanding dengan isim fa'il. Sebab di sini soalan tanya, adakah kamu menciptakan? Kamu ni manusia lah Allah tanya kan. Jadi tahlukuna ni adalah perkataan fi'il. Dengan untuk makhluk Allah gunakan ni. Tapi lepas tu bila Allah tanya, atau kamu menciptakannya atau kami yang menciptakannya, ni ada Allah. Jadi bila Allah kata al-khaliquna, jadi dia menggunakan apa tu isim fa'il di sini. Jadi di sini saya pernah sebut dahulu apa tu, kalau perkataan isim fa'il sebenarnya dia adalah lebih powerful daripada fi'il. Kerana isim fa'il selalunya menunjukkan perkara itu kebiasaan kepada pemunya. Sementara fi'il menunjukkan perbuatan pelaku pada satu-satu ketika, pada masa dia melakukannya, terjadi masa tu saja. Tapi fa'il, isim fa'il tu memang dia melekat dengan orang tu. Umpamanya kalau katalah perkataan pengajar, mudrisun kan, apa tu kita tengok apa dia adalah memang dikenali sebagai pengajar. Tapi maknanya dia mestilah bertauliah, ada kepakaran dan memang memang hebat kan. Dan sebati dengan dirinya, memang dikenali sebagai pengajar. Tapi kalau berbanding dengan mengajar tu satu perbuatan. Mungkin boleh misalnya saya mengajar anak saya, tapi tak semestinya saya seorang expert dalam perkara tu. Jadi mengajar hanya pada masa tu saja, dan saya tidaklah dikenali misalnya sebab saya ajar anak saya, misalnya anak saya buat homework matematik. Jadi saya bukanlah dikenali sebagai pengajar atau guru. Ya, jadi itu perbezaan antara isim fa'il dengan isim dengan fi'il ni. Jadi di sini kita lihat manusia mencipta digunakan perkataan tahlukuna, iaitu hanya perbuatan masa tu saja. Tapi untuk Allah khaliquna, isim fa'il, maknanya Allah tu memanglah pencipta. Ini jelas menggambarkan keagungan Allah dan bahasanya yang sangat kaya dan sangat halus sebenarnya formulasinya. Hanya dengan perbezaan penggunaan perkataan fi'il dan isim fa'il, nak menunjukkan perbezaan pelaku dan keagungan. So ini adalah satu perkara yang juga kalau kita teliti sangat interesting mengenai Al-Quran ni. Ayat kita yang ke-60, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 10 perkataan, iaitu nahnu dan qaddarna bainakum al-mauta wa ma nahnu bimasbukin.
Nahnu ni adalah damir nahnu, dia adalah mubtada, damir munfasil lagi maknanya kami. Ni Allah jugalah. Qadarna adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan qadara dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun tadinya nahnu fi mali raf'in. So dia merupakan khabar apa tu kepada nahnu ni, pada mubtada ni. So kami menentukan. Dan bainakum ni adalah mudhaf ilaihi ni di antara zaraf zaman dan juga damir antum kan, di antara kamu. Dan al-mauta makna kematian. Ini adalah isim ma'rifah kamariyah mansub. Dia adalah maf'ul bih di sini. Jadi di sini Allah berkata kami tu Allah kami menentukan di antara kamu kematian. Jadi kekuasaan Allah sebenarnya menentukan siapa dan bila kematian berlaku. Wa ni adalah harfun ataf makna dan, ma adalah harfun nafi maknanya tidak, dan ma di sini adalah harfun nafi ini beramal seperti laisa sebenarnya. Jadi dia adalah nawasih, sebab tu kita akan ada isim ma dan juga khabar ma. Jadi di sini isim ma ni adalah nahnu ni, itu damir nahnu ni ya. Dan apa tu bi ni adalah harfun zaidun iaitu tambahan, dan masbukina ni adalah isim mansub, dan dia adalah jamak muzakkar salim dan dia adalah khabar ma. Sebagai khabar ma dia adalah mansub, walaupun kita lihat perkataan ni selepas harfu jar. Sebab harfu jar ni sepatutnya dia majrur lah kan. Jadi di sini apa tu penulisan nampak sebagai apa tu sepatutnya ada harfu jar, dia mesti majrur, tapi kerana fungsinya mansub sebagai khabar ma. Di sini maknanya dan tidak kami dapat dikalahkan atau dilemahkan. Sebab kita ada harfun ataf ni, jadi nahnu bimasbuqina ni adalah maktuf. So maktuf alaihi dia adalah ni nahnu qaddarna ni. Nahnu qaddarna dengan nahnu bimasbuqina. Jadi pattern disamakan, ni adalah ayat ismiyah sebenarnya. So kita lihat apa tu di sini nahnu qaddarna tu tadi kami menentukan kan. Di sini nahnu bimasbuqin kami tidak kami dapat dikalahkan atau dilemahkan ya. So Allah menegaskan sekali lagi kekuasaannya ya. So dia menetapkan siapa yang akan mati, bila akan mati. Jadi dialah sebenarnya yang maha berkuasa. Ayat kita yang ke-61, ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kita lihat ayat ini mempunyai 12 perkataan, iaitu ala dan an nubaddila amsala dan kum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. So ala ni adalah harfu jar, maknanya untuk. An adalah harfu nasab, maknanya hendak. Nubaddila ini adalah fi'il mudhari' mansub dari perkataan badala dan dalamnya terdapat fa'il damir mustatir takdirnya nahnu fi mali raf'in, mana kami menggantikan. Ini amsala yang serupa. Ini adalah isim mansub dan jamak taksir di sini sebenarnya. Dia adalah maf'ulun bihi, dan juga amsalakum ni sebab kita lihat dia bergandingan dengan isim ni bergandingan dengan damir antum, jadi dia adalah mudhaf ilaihi lah di sini. So maknanya bahkan kami Allah ni berkuasa untuk hendak kami menggantikan yang serupa kamu. Jadi Allah kata dia boleh matikan, dia boleh gantikan juga kita semua sebenarnya. Dan wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Nun syi'a kami menciptakan. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan ansya'a. Dan dalamnya terdapat fa'il damir mustatir adanya nahnu fi mali raf'in. Dia merupakan maktuf sebab lepas ataf kan ni tadi. Jadi maknanya kami menciptakan. So kalau maktuf dia nun syi'a ni, jadi kita ada tadi ada perkataan nubaddila ni tadi kan. Ini jadi maktuf alaihi. Nubaddila dengan nun syi'a. Jadi sama-sama adalah fi'il mudhari' kedua-duanya ya. And then kum ni adalah damir antum maf'ul bih lah. And then fi harfu jar makna dalam, ma adalah isim mausul makna yang ya. Dan la harfu nafi makna tidak. Dan ta'lamuna ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan alima dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya antum fi mali raf'in. So dan kami menciptakan kamu dalam bentuk yang tidak kamu mengetahui. Ayat kita yang ke-62, walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tazakkarun. So kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu wa, dan la, qad alimtum, an-nasy'ata, dan al-ula, fa, dan laula tazakkarun.
Wa ni adalah harfun istinaf, makna dan. La ni adalah harfun taukid, makna demi. Dan qad harfun tahqiq, sesungguhnya. Alimtum adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan alima dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan ta dan sukun, tak adanya antum fi mali rafi'in. Kamu telah mengetahui. An-nash'ata ni adalah isim makrifah syamsiah mansub, dan dia adalah maf'ul bih di sini. Makna tentang penciptaan. Dan al-ula, diri kamu atau itu kali pertama ni. Dia isim makrifah kamariah mansub, dia adalah na'at kepada an-nash'ata al-ula. Jadi dua-dua adalah isim makrifah mansub, ya. Jadi dia pattern dia sama. Jadi di sini dan demi sesungguhnya kamu telah mengetahui tentang ciptaan diri kamu kali pertama, iaitu ni Allah merujuk kepada penciptaan Nabi Adam kali pertama. Itu Nabi Adam diciptakan daripada tanah kan tadi. Tadi Allah kata suruh melihat air mani, ya. So itu manusia kemudiannya dicipta daripada air mani. Di sini kali pertama daripada tanah. Jadi sebenarnya Allah suruh kita berfikir ni, ya. Fa ni adalah harfun ataf, makna maka. Laula ada harfun tahdid. Ni kalau kita lihat mengapa tidak. Tazakkaruna ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan zakara dan dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya antum fi mali raf'in. Ni adalah maktuf sebab lepas ataf tadi kan. So tazakkarun, kamu mengambil pelajaran. So kalau maktuf di sini, maktuf alai dia tadi kita ada perkataan alimtum. Jadi dua-dua ni adalah fi'il sebenarnya. So di sini maka mengapa tidak kamu mengambil pelajaran. Jadi Allah bertanya, ya. Dan ayat kita ke-63, afara'aitum ma tahrusun. Kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu dan fa dan ra'aitum ma tahrusuna. So ni adalah pun istifham. Kita dah buat banyak kali ni. Makna tidakkah. Dan fa adalah pun ataf, makna maka. Ra'aitum ni pun kita dah buat tadi. Daripada itu fi'il madhi mabni daripada perkataan ra'a. Dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan ta atas sukun, tak adanya antum fi mali raf'in. Dan dia ni adalah sebagai maktuf sebab lepas ataf kan. Kamu memerhatikan. So kalau kita ada perkataan maktuf ni, maktuf alai dia tadi dalam ayat ke-58 tadi ada afara'aitum ma tumnun kan. Di sini afara'aitum ma tahrusun. So kita lihat kan sama dia punya pattern ayat-ayat ni. Dan ma ni adalah isim mausul maf'ul bi, apa yang tahrusuna ni fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan harasa dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya antum fi mali raf'in. Kamu tanam. Tidakkah maka kamu memerhatikan apa yang kamu tanam. Jadi sekarang Allah suruh kita lihat pula kepada alam sekitar kita, iaitu pada tumbuh-tumbuhan apa yang kita tanam. Ayat kita yang ke-64, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu and then antum, and then kita tengok kita ada tazra'una ni, ya. Then who, then am, nahnu az-zari'una. Ini adalah harful istifham lah. Dan makna apakah. Dan antum adalah damir antum dan dia adalah mubtada di sini. Damir memfasilkan. Dan khabar dia adalah tazra'unahu ni. Iaitu ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan zara'a. Dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya antum fi mali raf'in. Ni maknanya menumbuhkan. And then damir hu ni adalah damir huwa maf'ul bi. Jadi di sini ayat fi'liyah kita, tazra'unahu, fi'il dengan maf'ul bih di sini. Jadi kita lihat menumbuhkannya. Apakah kamu menumbuhkannya? Ni adalah khabar kepada mubtada antum tadi kan. Dan am ni adalah harfun ataf, makna atau. Nahnu adalah berdamir nahnu, dia adalah juga mubtada juga di sini. Dan az-zari'una ni isim ni adalah isim ma'rifah samsiah marfu' jamak muzakkar salim, dan dia juga adalah isim fa'il juga daripada root word zara'a, sama yang dengan tazra'una ni tadi zara'a, ni pun juga zara'a, tapi di sini dia fi'il, tapi di sini adalah isim fa'il, dan ni adalah merupakan khabar kepada mubtada nahnu ni. Jadi dia merupakan maktuf. So bila maktuf
tu nahnu zari'una ni, dia punya maktub lain dia ni, antum tazra'una. Jadi dua-dua adalah ayat ismiah di sini ya. Dan apa tu kita lihat apa tu lagi sekali ni. Perkataan tazra'una dengan zari'una ni, itu isim fa'il dan juga fi'il, digunakan untuk perbuatan yang apa tu untuk menerangkan atau describe apa tu ini untuk perbuatan manusia. Apakah kamu menumbuhkannya? Dan apa tu isim fa'il digunakan untuk Allah ni, kami ni Allah, kami yang menumbuhkannya. Ni sekali lagi kita lihat untuk menyampaikan message Allah yang sebenarnya lebih powerful dan lebih agung. Kedua-dua perkataan ni kalau kita lihat dalam bahasa Malaysia menumbuhkan saja. Jadi memang tak dapat dibezakan. Tapi dalam bahasa Arab kena bahasanya sangatlah kaya. Kita lihat dengan fi'il dan isim fa'il saja telah membuat memberi makna atau message yang sangat ataupun jauh berbeza. Ayat kita yang ke-65, lau nasya'u la ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. So ayat kita ini mempunyai 9 perkataan, iaitu lau dan nasya'u la ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Lau ni adalah harfun syarat, itu makna kalau. Nasya'u ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan sya'a dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir, tak adanya nahnu fi mali raf'in. Lepas harfun syarat, maknanya kita ada ayat syarat. Jadi ayat syarat ni terdiri daripada fi'il syarat ni, iaitu kalau kami kehendaki. Ya, ini Allah lah kami di sini. And then kita akan ada jawab syarat dia. Jawab syarat dia la ja'alnahu hutaman ni. Jawab syarat dia. Iaitu kalau kami kehendaki, nescaya kami jadikannya kering hancur. Di sini jawab syarat kita terdiri daripada harfun rabitah iaitu dan juga jawab syarat iaitu la ni. Dan ja'alna adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan ja'ala dan dalamnya terdapat fa'il damir mustatil damir mutasil dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi mali raf'in. Dan hu ni adalah damir huwa dan dia adalah maf'ul bih di sinilah. Dan hutaman adalah isim nakirah mansub, dia adalah maf'ul bih sani. Jadi kita ada dua maf'ul bih, hu ni damir huwa dan juga maf'ul bih kedua itu hutaman. Jadi makna kering hancur di sini. Jadi di sini kalau kami kendaki, nescaya kami jadikannya kering hancur. Jadi kita lihat sekali lagi Allah menegaskan kekuasaannya, iaitu mematikan. Tadi mematikan manusia. Ayat ni pula mematikan tumbuh-tumbuhan. Fa ni adalah harfun ataf, makna maka. Zaltum, kita tengok sini adalah fi'il madhi antum daripada perkataan zala. Dan dalamnya terdapat isim zalla, damir mutasil mabni dengan tak atas sukun, tak adanya antum, fi mali raf'in di sini. Ya. So di sini kita lihat dia juga adalah sebagai maktuf selepas ataf ni. Jadi maktuf alaihi ni tadi kita ada ja'alna kan. Ja'alna dengan zaltum. Jadi dua-dua adalah fi'il. Dan di sini kita tengok apa tinggallah kamu, maka tinggallah kamu. Tafakkahuna ni apa tu adalah fi'il mudhari' antum. Dia adalah fakkaha daripada dia punya root word dia. Dan dia adalah dalamnya terdapat fa'il dan muttasil mabni dengan wa atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. Dia merupakan khabar zalla di sini ya. Di sini sebab kita ada tadi isim zalla dalam zalaltum ni kan. Jadi zalla ni juga adalah merupakan nawasih juga. Ni kita dah belajar dulu ni. Ya, di sini maka tinggallah kamu hairan dan menyesal. Jadi ni di sini menunjukkan cerita ni seperti kisah pemilik kebun dalam surat Kahfi. Ingat tak? Kebun pemilik tu yang sombong tu dihancurkan dalam sekelip mata. Bila dia bangun pagi, semua kebun dia hancur. Dia binasa kan. Jadi dia pun lepas tu dia melihat tapak tangannya kan, dia menyesal. Dia membalik-balikkan tangannya. Dan ayat ke-66, inna lamughramun. Kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu inna dengan na dan la mughramun. Inna adalah punasi dan taukid, maknanya sesungguhnya. Na ni adalah damir nanu, dia isim inna lah sebab kita ada nawasih ni inna kan. Jadi isim inna damir nahnu dan juga kita ada khabar inna mughramun ni. Sebelum tu kita ada harfun taukid la ni. Dan mughramun ni adalah isim mim marfu' dan dia adalah juga jamak muzakkar salim. Jadi saya kata dia khabar inna di sini. Jadi makna di sini sambil berkata sesungguhnya kami pasti menanggung kerugian. Menyesal lah tu.
Ayat ke-67, bal nahnu mahrumun. Kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu bal, nahnu, mahrumun. Bal ni adalah harfun idrab, makna bahkan. Nahnu ni adalah damir nahnu, dia mubtada lah di sini, damir munfasil kan. Mahrumuna ni adalah isim mim marfu, jamak muzakkar salim, dan dia merupakan khabar kepada mubtada ni. So kita ada mubtada dan khabar di sini ya. Nahnu mahrumun, bahkan kami orang yang hampa. Misal lagi kan, macam tadi ni kan. Ayat kita yang ke-68, afara'aitumul ma'allazi tashrabun. Kita lihat ayat ini sama construction ya dengan yang tadi tu. Banyak sebenarnya dalam ayat ni afara'aitum ni sebab Allah suruh kita lihat, suruh kita berfikir ya. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan. Itu nafa ra'aitum al-ma'a allazi tashrabuna. Kita lihat apa lagi yang Allah nak suruh kita lihat ni. Ni adalah pun istifham apakah ya. Fa ni adalah pun ataf makna maka. Ra'aitum adalah fi'il madhi antum dan daripada perkataan ra'a dan dalamnya terdapat fa'il dan muttasil mabni dengan tak tersukun tak adanya antum fi mali rafi'in. Kamu memerhatikan. Al-ma'a ni adalah isim ma'rifah kamariyah mansub. Dia maf'ulun bi. Al-lazi adalah isim mausul huwa dan dia adalah na'at kepada al-ma'a ni. Jadi dua-dua ni menunjukkan dia adalah ni mansub dan ni jadi fi mahli nasbin lah. Sebab dia adalah mabni kan. Dan air yang apakah maka kamu memerhatikan air yang tashrabuna kamu minum. Tashrabuna adalah fi'il mudhari antum daripada perkataan syariba dan dalam terdapat fa'il dan muttasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya antum fi mali rafi'in. Jadi di sini Allah tanya apakah maka kamu memerhatikan apa yang kamu minum, air tu. Jadi di sini kita ataf tadi fa ni. Jadi afara'aitumul ma allazi tashrabun ni. Ra'aitumul ma allazi tashrabun. Kamu memerhatikan air yang kamu minum. Ini adalah matuf pada ada ataf ni tadi. Jadi matuf alaihi tadi kita ada ayat ke-63 tadi kita ada afara'aitum ma tahrusun kan. Allah tanya tidakkah kamu memerhatikan apa yang kamu tanam. Ni tidakkah kamu memerhatikan air yang kamu minum. Jadi Allah tu kita berfikir tentang benda-benda yang di sekeliling kita ni siapa yang jadikan sebenarnya. Dan kita lihat ayat ke-69. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kita tengok ayat ini mempunyai 9 perkataan. Antum anzaltumuhu minal min al-muzni am nahnu al-munziluna. So ni isim istifham dan antum damir munfasil dia mubtada lah ni sini. Apakah kamu di sini dan mubtada kita punya khabar ni ayat fi'liyah tadi macam tadi ni construction sama. Anzaltumuhu ni. Anzaltumu ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan anzala. Ni dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan tak tersukun takdirnya antum fi mahli rafi'in. So di sini apa tu hu ni adalah damir huwa dan dia adalah maf'ulun bi. Di sini kita lihat sebagai khabar pada mubtada antum ni. Dan apa tu min adalah harfu jar makna dari al-muzni ni. Ini adalah isim makrifah kamariyah majrur maknanya awan ni. Apakah kamu yang menurunkannya dari awan? Jadi Allah bertanya lagi. Lagi dia satu di sini anzaltum ni sepatutnya perkataan ni anzaltum tapi sebab dia nak bertemu tum ni adalah menunjukkan juga damir antum ya. Jadi lepas tu nak bertemu lagi satu damir hu ni damir huwa jadi tu yang ada waw di sini. Kita dah belajar juga. Jadi waw ni hanya sebagai pengepung ya. Ni am ni adalah harfun ataf maknanya atau dan nahnu adalah damir damir munfasil. Jadi dia mubtada lah di sini. So bila mubtada khabar dia di mana? Khabar dia ni al-munziluna ni. Dia adalah isim makrifah kamariyah marfu' jamak muzakkar salim dan dia adalah juga isim fa'il. Ya, so saya kata dia juga khabar. Jadi dia maktuf tadi nahnul munziluna. Jadi dia punya maktuf alaihi dia ni lah anzaltumu ni tadi. Ya, jadi di sini apa Allah tanya kamu menurunkan atau kami yang menurunkannya. Jadi di sini sekali lagi kita lihat dua perkataan iaitu isim fa'il dan juga fi'il. Anzaltumu ni Allah tanya kamu ke yang menurunkan manusia.
digunakan fi'il. Tapi bila nahnul munziluna, Allah ni nahnu kami, atau kan kami yang menurunkannya, so Allah menggunakan isim fa'il al-munziluna. Juga lagi sekali, ya, jadi dua perkataan ni dalam bahasa Malaysia sama je maknanya menurunkan. Tapi dalam bahasa Arab ni dengan kekayaannya nak menunjukkan isim fa'il ni kepada pelakunya atau pemunyanya adalah lebih powerful dengan ni yang hanya anzal tumu ni menurunkan, ya, ni manusia, ya. Ayat kita yang ke-70, lau nasya'u la ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. So kita lihat ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. So lau ni adalah harfun syarat, makna kalau nasya'u, ni adalah fi'il mudhari' marfu', di dalamnya terdapat fa'il dan mustatir takdirnya nahnu fi mahli raf'in, dan dia adalah fi'il syarat, maknanya kami kendaki. Jadi selalu kita ada ayat syarat, kalau kami kendaki, itu Allah di sini, ya. Dia akan ada jawab syarat. Jawab syarat kita adalah ja'alnahu ujajan, kami jadikan ia, iaitu air tu masin, ya, air hujan tu masin. So ja'alna ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya terdapat fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Hu ni adalah damir huwa maf'ulun bih lah di sini. Dan ujajan adalah isim nakirah mansub, dan dia adalah maf'ulun bihi sani, iaitu maf'ulun bihi kedua. Jadi di sini juga ayat ni seperti juga ayat sebelum tadi, ya, bila Allah bertanya mengenai dia berkuasa mematikan, dia boleh matikan manusia, boleh matikan tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini juga kita mempunyai dua maf'ulun bihi di sini, ya. Jadi kalau kami kendaki, kami jadikan ia masin. So imagine kalau semua air hujan masin, macam mana kita nak minum? Tak nak hilangkan dahaga, tak boleh hilangkan. Dan juga bagaimana tumbuh-tumbuhan. Kalau air masin, kalau kita bubuh, siram air masin, memang mati pokok. Dan fa ni adalah harfun ataf, makna maka. Laula adalah harfun tahdid, mengapa tidak? Tashkurun, ini adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan syakara, dan dalam terdapat fa'il damir mutasil mabni dengan ta atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. Dia ni adalah laula tashkurun ni, mengapa tidak kamu bersyukur. Di sini dia sebagai maktuf dia. So kalau maktuf alaihi dia tadi ni kita ada lau nasya'u ni. Lau nasya'u dengan laula tashkurun, kan. So di sini kita lihat Allah tanya lagi, maka mengapa tidak kamu bersyukur. Ini sebenarnya kita mengingatkanlah, supaya Allah memang mengingatkan kita supaya kita patut bersyukur dengan segala rahmat dan segala ciptaannya untuk kemudahan kita tadi, kan. Jadikan tanaman, jadikan air, kan, untuk kita. Dan ayat ke-71, afara'aitumun naral lati turun. Kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu nafa ra'aitum an-nara allati turun. Ni kita lihat construction ayat ni pun tadi dah banyak kita jumpa afara'aitum ni, banyak sangat, ya. Jadi di sini ni harfun istifham macam tadilah, fa ni harfun ataf. Bila ataf kita akan ada maktuf. So di sini kita lihat apa makna maka. Ra'aitum ni adalah fi'il madhi daripada ra'a ni macam tadi juga. Dan an-nari ni, an-nara ni adalah api, dia adalah maf'ulun bi, dia adalah isim ma'rifah samsiah mansub. Allati adalah isim mausuliyah dan dia adalah na'at kepada an-nara ni. Ya, apa tu, jadi ni sebab ni adalah mansub, jadi ni adalah fi mahli nasbin sebab dia mabni, ya. Api yang turun, ni kamu nyalakan. Di sini kita lihat fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan aura sebenarnya, dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasil mabni dengan wa' atas sukun, takdirnya mantum fi mahli raf'in. Jadi sini kita lihat maktuf alaihi sebab ni ra'aitumun naral lati turun, kan. Ni dia punya apa tu maktuf alaihi. Tadi kita ada ayat 68, kita ada ra'aitul mulma allazi tashrabun. Apakah kamu memerhatikan air yang kamu minum? Di sini apakah kamu memerhatikan apa api yang kamu nyalakan? So air dan api, ya. So kedua kegunaan untuk manusia. Ayat ke-72, antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kita lihat ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu antum ansya'tum syajarataha am nahnu al-munsyi'un.
So kita lihat di sini ni adalah makna apakah, afun istifham lah. Antum, damir antum mubtada. Ni construction ayat ni pun memang banyak sama seperti tadi juga ni. Then dia punya ansya'tum ni adalah fi'il madhi daripada perkataan ansya'a, dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan ta atas sukun takdirnya antum fi mali rafi'in. Dia adalah sebagai khabar kepada antum, mubtada di sini. Dan syajarata ni ada pokok kayu, dia adalah isim mansub dan dia adalah maf'ulun bih di sini. Syajarataha dia berganding dengan damir ni, damir hiya. Jadi dia adalah mudhaf ilaih lah di sini. Pokoknya, apakah kamu menumbuhkannya, menumbuhkan pokok kayunya. Am ni adalah pun ataf, mana atau. Nahnu adalah damir, nahnu dia adalah mubtada di sini. Al-munsyi'una ni adalah isim ma'rifah kamariyah marfu' dan dia adalah jamak muzakkar salim dan dia adalah isim fa'il ansya'a juga di sini. Dia punya root word dia. Dia juga merupakan khabar kepada mubtada nahnu ni. Jadi di sini ayat ismiyah nahnul munsyi'una ni adalah menjadi maktuf kepada maktuf alai dia kita ada tadi antum ansya'tum ni. So ini juga adalah ayat ismiyah. Ayat ismiyah dengan ayat ismiyah jadi sama ya. Jadi di sini kita lihat Allah bertanya, apakah kamu menumbuhkan pokok kayunya atau kami yang menumbuhkannya, yang untuk menjadikan api ni ya. Kalau dulu-dulu kan memang kalau kayu kalau digesel dengan kayu akan terbit api kan. Jadi itu yang Allah bertanya ni sebenarnya. Jadi di sini sekali lagi kita bertemu dengan perkataan perbuatan fi'il yang digunakan untuk manusia, ansya'tum ni kan. Dan juga isim fa'il untuk Allah ni, an-munsyi'una ni, kami ni Allah kan. Ni kamu ni adalah manusia. Jadi di sini juga bahasa Malaysia sama je, dua-dua menumbuhkan juga kan. Jadi di sini kita lihat, renungkanlah bahasa Al-Quran ni sangatlah menakjubkan ya. Apatah lagi zatnya kalau kita lihat ni ya. Ini ayat kita yang ke-73. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Kita lihat ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu nahnu ja'alna nanha tazkiratan wa mata'an li al muqwin. So kita lihat nahnu ni adalah damir nahnu iaitu munfasil di mubtada lah, makna kami. Ya Allah lagi lah. Ja'alna kita jumpa banyak kali ni lah. Apa tu adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan ja'ala dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil dengan nun alif atas sukun tadi nahnu fi mali rafi'in. Dan kita lihat apa tu kami jadikan. Ni adalah damir ya, dia adalah maf'ulun bih di sini apanya iaitu api. Tazkiratan adalah sebagai peringatan ni, iaitu isim nakirah mansub dan dia adalah maf'ulun bih sani di sini. Jadi dia ja'alnaha tazkiratan. Ni apa tu ayat fi'liyah, dia menjadi khabar kepada mubtada nahnu ni. Kami jadikannya api sebagai peringatan. Ni Allah sebut ni kan. Dan wa ni adalah apun ataf, makna dan mata'an isim nakirah mansub. Dia adalah sebagai maktuf sebab kita lepas ataf ni. Jadi dia punya apa tu maktuf alai dia kita ada tazkiratan ni. Tazkiratan dengan mata'an kan. Jadi dua-dua adalah isim nakirah mansub. Li adalah hujah bagi, dan al-muqwina ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrul. Dia adalah apa tu daripada perkataan aqwa ni ya. Dia juga adalah jamak muzakkar salim di sini. Dan sebagai benda yang memberi kesenangan bagi orang musafir. Jadi Allah jadikan api untuk peringatan kita, iaitu mengenai kekuasaan Allah, dan juga sebagai memberi kesenangan bagi orang musafir. Jadi orang musafir kalau jumpa kayu boleh gesek-gesek. Yang ni cerita Nabi Musa kan, dia nak cari api kan. Ayat kita yang ke-74. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan. Fa dan sabbih bi ismi rabbi dan ka al-azimi. Fa ni adalah harfun istinaf lah, makna maka. Sabbih adalah fi'il amar mabni
daripada perkataan sabaha. Kita dah jumpa banyak juga kali ni. Dalamnya terdapat fa'il damir mustatir, tak adanya anta di sini. Maka bertasbihlah. Allah suruh kita bertasbih kan. Dan bi adalah harfu jar, makna dengan, ismi, dengan nama. Isim majrul dia adalah ismi rabbi, dengan nama Tuhan. Jadi dia adalah mudhaf ilaih. Dia adalah isim majrul. Rabbika juga satu lagi mudhaf ilaih sebab damir dengan isim di sini kan. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu Al-Azimi, yang maha besar. Iaitu dia adalah isim ma'rifah kamar yang majrul daripada perkataan azuma, dan dia adalah na'at kepada Rabbika ni, iaitu Tuhanmu yang maha besar, di sini ya. Jadi kita lihat setelah Allah menceritakan berbagai anugerah kepada hamba untuk memudahkan kegunaan hambanya ya, untuk memudahkan kehidupan dan juga menggambarkan keagungannya, kita disuruh bertasbih yang sememangnya sangatlah layak bagi Allah sebagai tanda kita bersyukur atas segala nikmatnya. Allahu Akbar. Jadi dalam sesi ini kita telah membaca berbagai peringatan mengenai penciptaan Allah. Allah menyebut 4 penciptaan penting, iaitu pertama air mani yang darinya manusia diciptakan, kedua tumbuh-tumbuhan, dan ketiga air, yang keempat api. Cuba kita fikirkan kenapa Allah memilih 4 perkara ini, dan apa jadi kalau Allah membinasakan, kerana Allah berkuasa mematikan dan menggantikannya. Apa jadi kalau tumbuh-tumbuhan menjadi kering dan hancur, air menjadi masin dan api padam, dan kita tak ada api, dan manusia sendiri mati. Apakah jawapan kita kepada soalan Allah mengapa kita tidak bersyukur? Jadi fikir-fikirkanlah. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.